Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Boleh dengar semuanya? Dengar, alhamdulillah. Semua boleh dengar ya? Dengar. Nota ni nampak ke tidak? Nampak mana? Nampak. Dah dapat ke Nampak tidak? mana? Semua ni dapat nota. Alhamdulillah dapat. Baiklah, kalau begitu kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pagi ini untuk meneruskan kuliah Sahih Bukhari jilid 1. Hari itu kita berhenti di sini dan tajuk ni kita telah bincang, tajuk bab ke-19 ni. Babul khuruj fi talabil ilm wa rahala Jabir bin Abdullah masirat syahr ila Abdullah bin Unais fi hadithin wahid ini. Tajuk ni kita telah bincang dah sebelum ni. Kita telah bincang, jadi saya rasa tidak perlu diulangi lagi. Mana-mana yang tak sempat tu boleh tengok rakaman lah. Rakaman ada kan. Jadi tengok tu lah. Saya rasa yang belum kita bincangkan ialah hadisnya. Hadis di bawah ini. Ni. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قاضي حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. Abul Qasim Khalid bin Khali Qadhi Hims meriwayatkan kepada kami, ini kata Imam Bukhari, katanya Muhammad bin Harb meriwayatkan kepada kami, katanya Al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, katanya Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud daripada Ibn Abbas bahawa beliau, yakni Ibn Abbas, bertengkar dengan Hur bin Qais bin Hisn al-Fazari berhubung dengan orang yang dicari oleh Musa.
Ibnu Abbas berkata, dia adalah Khadir. Dalam keadaan begitu, Ubay bin Ka'ab lalu dekat mereka berdua. Ibnu Abbas memanggilnya, lalu berkata, saya telah bertengkar dengan sahabat saya ini tentang orang yang dicari Musa. Orang yang Musa meminta petunjuk jalan untuk menemuinya. Adakah engkau ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentangnya? Ubay bin Ka'ab menjawab, ya. Saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Musa sedang berada dalam satu kumpulan Bani Israel, tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia bertanya, bertanya Musa, adakah engkau tahu ada orang lain yang lebih alim daripadamu? Lebih alim daripadamu? Musa berkata, tidak ada. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, bahkan ada, yaitu hamba kami Khadir. Musa pun meminta petunjuk jalan untuk sampai kepadanya. Maka Allah memberikan kepadanya ikan sebagai tanda. Dan dikatakan kepadanya, bila engkau kehilangan ikan itu, kembalilah semula. Yang di tempat hilang, ke tempat hilangnya ikan itu. Kerana engkau akan menemuinya. Akan menemui Khadir di sana. Musa pun mengikut kesan ikan yang menggelosor ke dalam laut. Murid Musa, iaitu Yusha, pula berkata kepadanya, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu besar tadi, sebenarnya aku lupa ikan itu. Aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa, menceritakan tentang ikan itu, melainkan syaitan. Musa berkata, itulah yang kita cari. Mereka pun berpatah balik mengikut jejak-jejak mereka yang lepas. Kemudian mereka berdua menemui Khadir. Setelah itu berlakulah kisah yang disebut oleh Allah berhubung dengan mereka berdua di dalam kitabnya. Itulah hadisnya. Oleh kerana hadis ini sebenarnya kita telah bertemu dah sebelum ni. Kita telah bertemu dah sebelum ni. Sekejap. Di sini pada bab yang ke-16. Nampak ke tidak di sini? Ini bab ke-16. Di sini kita telah bertemu dah sebenarnya dengan hadis ini. Ni. Akhbarahu an Ibn Abbas annahu tamara huwa wal Hurr bin Qais bin Hisn al-Fazari fi sahibi Musa. Qala Ibn Abbas huwa Khadir. Dan panjanglah kita telah bincang dah sini. Banyak nota kaki pun kita telah bincang dengan panjang lebar di situ. Kalau nak tengok nota, ni 16, nota kita yang lepas, tengok sini ya. Di sini. Kita telah banyak bincangkan di bawah bab ke-16, bab ma dzukira fi dhahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahr ila al-Khadir wa qawlihi ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Di sini kita telah bincangkan dengan panjang lebar. Jadi harap rujuk semulalah kepada bab ini.
dengan hadis di bawahnya, iaitu hadis yang ke-75 ya. Dengan hadis di bawahnya, iaitu hadis ke-75. Tengok semula lah. Banyak perkara kita dah bincang di sini. Kita dah bincang di sini. Jadi, cumanya kalau ada beza pun kalau kita nak bincang di sini, ialah tentang beberapa perkara lah. Satunya tentang perawi-perawinya. Cuma kita tengok di sini, Abul Qasim. Imam Bukhari ambil daripada Abul Qasim Khalid bin Khali, Qadhi Hims. Beliau berkata, Muhammad bin Harb meriwayatkan kepada kami. Beliau berkata, Al-Auza'i meriwayatkan kepada kami. Beliau berkata, Zuhri meriwayatkan kepada kami daripada Ubaidillah. Di atas ni sama lah. Bahagian atas sanad ini sama. Kalau kita kata, tengok dengan yang ni. Di sini, hadis yang ke-75 ni, haddathani Muhammad bin Ghurair Az-Zuhri. Qala haddathana Ya'qub bin Ibrahim. Qala haddathani Abi an Salih an Ibn Shihab. Jadi daripada Ibn Shihab. Ke atas ni sama. Daripada Ibn Shihab, daripada sini sampai ke sini sanadnya sama. Cuma di bahagian bawah saja berbeza. Antara hadis ke-75 dengan hadis yang 79 yang kita sedang baca sekarang. Jadi ni sanad bahagian atasnya daripada Az-Zuhri ni sama. Cuma bahagian bawah ni lah yang tidak samanya sanad. Itu saja. Dan di sana kita telah bincangkan tentang sanad-sanadnya tu. Rasanya kita telah bincang dari sana. Jadi tinggal lagi yang di sini lah. Yang di sini ni saya tidak bercadang untuk tulis banyak lagi. Cuma sekadar kalau nak tengok tentang perawi-perawinya dalam banyak-banyak kitab yang ada dengan saya ni, yang terbaiknya ialah Kashful Bari. Di Kashful Bari. Kashful Bari, tapi kitab ni dalam bahasa Urdu. Syarah Bukhari dalam bahasa Urdu. Kita boleh tengok tentang perawi-perawinya dibincangkan dengan panjang lebar. Panjang lebar. Kalau di dalam kita tengok ni Umdatul Qari, ini pun tak banyak. Tak banyak. Contohnya. Ini ya. Babul Khuruj fi Talabil Ilm. Cuba kita tengok di sini. Ini perbincangan dia. Abul Qasim Khalid bin Khali. Ini. Perbincangan tentang perawi. Terletak di sini ya. Di sini. Abul Qasim Khalid bin Khali di dalam Umdatul Qari. Kalau di dalam kitab-kitab lain tidak lebih banyak lah. Begitulah. Al-Himsi daripada hadis Abdul Warith bin Sa'id daripada Qasim. Ini Qadhi Hims Saduq. Akhraja lahu hahuna. Imam Bukhari kemukakan hadis dia di sini dan di dalam kitab Ta'bir. Dia meriwayatkan daripada Baqiyah dan tabaqahnya. Maknanya generasi itulah, generasi Baqiyah. Dan orang yang meriwayatkan daripadanya pula ialah anaknya, Muhammad Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Adapun pengarang-pengarang kitab Sunan, mereka ada mengemukakan hadisnya di dalam kitab mereka masing-masing. Tetapi kalau dalam kitab Sunan Arba'ah itu Nasa'i sahaja. Nasa'i sahaja. Khali disebut di sini ala wazni Ali. Khali Ali sama. Tapi setengah-setengah ulama sebut dalam syarah Zarkashi, dia ada bubuh baris di sini dengan lam bertasydid. Khalli gitu, khalli wa huwa sabqu qalam. Itu terlanjurlah salah tulis tu.
ataupun kesilapan penyalin. Qultu laisa Zarkashi dhabatahu hakadha. Bukan Zarkashi yang berbarit gitu. Wa innama qala bi kha' mu'jamah maftuhah wa lam maksurah wa ya mushaddadah biwazni Ali. Mana Zarkashi ni supaya orang lain lah juga. Sekadar itu je. Cerita tentang siapa? Abul Qasim Khalid bin Khali ni di dalam Umdatul Qari. Itu pun dah banyak dah tu. Tapi kalau kita tengok Kashful Bari ni, kita tengok ni. Lebih panjang lah, lebih detail lah. Dia ni Qadhi Abul Qasim Khalid bin Khali. Dan antara keistimewaan kitab ini, dia bagi rujukan tu bawah tu. Bagi rujukan semua dalam kitab mana diambil tu. Ini semua ni lebih banyak lah dia ceritanya. Dia ambil daripada siapa? Muhammad bin Harb, Muhammad bin Himyar, Salamah bin Abdul Malik, Harith bin Ubaidah Jarrah bin Malih, dan Baqiyah bin Al-Walid. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya pula Imam Bukhari, Imam Abu Zur'a Ad-Dimashqi, Ibrahim bin Muslim Tarsusi, Muhammad bin Muslim bin Wara Ar-Razi, Muhammad bin Auf At-Ta'i, dan anaknya sendiri, iaitu Muhammad bin Khalid bin Khali, dan lain-lain lagi, ramai lagi. Lepas tu dia sebut di sini, itu yang istimewanya kitab ni. Semasa saya menulis ni, sentiasa saya merujuk sinilah, antara rujukan utama saya lah. Ada sebut, Imam Bukhari mengatakan dia ni, Imam Bukhari mengatakan dia ni, perawi kita ni Abul Qasim Khalid bin Khali ni, Qadhi Hims ni, sebagai saduq, perawi saduq. Imam Nasa'i kata laisa bihi ba's, tidak mengapa dengannya. Daraqutni kata laisa syai'un yunkar, tak ada sesuatu yang boleh kita bantah lah riwayat dia. Khalili kata thiqah. Imam Zahabi katakan min nubala'il ulama, seorang ulama yang hebat lah. Dia juga berkata thiqah. Ni nombor-nombor ni maknanya rujukan lah, rujukan di bawah ni, dalam kitab mana dia ambil. Ibn Hibban juga menyenaraikan dia dalam kitab Thiqatnya. Tarikh meninggalnya itu tidak dapat dipastikan. Walau bagaimanapun Imam Zahabi mengatakan kira-kira pada tahun 220. Selepas itu, selepas 220 itu tarikh meninggalnya, dengan pasti tidak dapat disebutkan. Jadi cuba tengok ni lebih detail kan, nak banding dengan yang lain-lain. Kalau Irsyadus Sari, Fathul Bari itu lagi ringkas, kadang-kadang tak ada. Kiranya Umdatul Qari itu lebih banyak lah. Kalau kita tengok di sini pula, dia tak banyak. Dia tak banyak. Ini Asma'ul Rijal sedikit saja. Sedikit saja. Asma'ul Rijal ini dalam kitab kita ni dibuat oleh Syah Waliullah. Syah Waliullah. Ni di sini. Kalau di tempat lain, ya. Jadi tak banyak lah, ringkas ceritanya tak banyak. Dalam Kashful Bari ni paling banyak. Kemudian kita pergi kepada, dia mengambil daripada Muhammad bin Harb. Siapa Muhammad bin Harb? Ni kita tengok di sini lah sebenarnya. Muhammad bin Harb Al-Khawlani Al-Himsi Abrash rahmatullahi alaih. Ni mana telah berlalu dah. Dia sudah ada biografi dia ni sebelum ini. Al-Auza'i adalah seorang yang sangat alim dan faqih Syam. Ini nama dia sebenarnya Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i Al-Syami, orang Syam. Kunyahnya ialah Abu Amr. Dan dia salah seorang imam mujtahid, mempunyai mazhabnya sendiri. Pernah mazhab dia ni diikuti oleh ramai orang seketika. Kemudian macam hilanglah, lenyap mazhab dia.
lenyap. Dari segi pengikut dia, dari segi pendapat-pendapatnya itu banyak. Di dalam kitab-kitab dapat kita ketahui pendapat dia banyak sekali. Disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh itu banyak. Dan Auza'i ini termasuk dalam tabi'it tabi'in. Dari kalangan tabi'in, gurunya ialah Atha bin Abi Rabah, Qatadah, Nafi' Maula Ibn Umar, Imam Zuhri, dan Muhammad bin Al-Munkadir dan lain-lain. Dia juga mengambil hadis daripada ni orang-orang ni, amalan ni disebutkan. Orang yang meriwayatkan daripada dia pula ni Abu Ishaq Al-Fazari, Ismail bin Ayyash, Abu Dhamra, Anas bin Iyad dan seterusnya. Dia ramai ni. Jadi kita tujuannya kalau kita rijal ataupun kita hadis yang sebut banyak ni, boleh kita pastikanlah kalau orang dakwa anak murid dia misalnya. Jadi kita boleh tengok kita rijal betul ke tidak anak murid dia. Kalau yang cerita ringkas-ringkas tu kita tak boleh nak pastikan. Mesti kita kena tengok yang lebih detail lah kalau kita rijal. Itu maksudnya. Ini antara guru-gurunya. Ini antara orang-orang yang mengambil hadis daripadanya. Abdul Rahman bin Mahdi kata tentang Al-Auza'i ini, Al-A'immah fil hadis, imam dalam hadis ni ada 4 orang. Al-Auza'i, Malik, Sufyan Al-Thawri dan Hammad bin Zaid. Ini imam-imam dalam hadis. Jadi dia ni salah seorang imam. Beliau juga berkata tidak ada seorang pun di Syam yang lebih alim tentang sunnah daripada Auza'i. Itu kata Abdul Rahman bin Mahdi. Sufyan bin Uyainah berkata, "Kana al-Auza'i imam ahli zamani." Dia adalah imam di zamannya. Imam Bukhari menukilkan kata-kata Isa bin Yunus tentangnya. Dia kata, "Kana al-Auza'i hafizan." Hafiz. Bila sebut hafiz ni bukan hafal Quran, hafal Quran tak kira dah. Hafal hadis maksudnya. Imam Ajli rahmatullahi alaih berkata, "Thiqah min khiyarin nas." Dia ni perawi thiqah, antara orang yang terpilih. Imam Malik berkata, "Kana imaman yuqtada bihi." Dia adalah seorang imam yang diikuti. Ya'qub bin Syaibah kata, "Wal Auza'i thiqah sabt." Teguh, thiqah dan teguh. Yahya bin Ma'in berkata thiqah. Ma aqalla ma rawa 'an az-Zuhri. Alangkah sedikitnya apa yang dia riwayatkan daripada Zuhri. Abu Hatim berkata imam muttaba' lima sami'. Diikuti apa yang dia dengar tu, dipercayai, diyakini. Ibnu Sa'ad kata thiqah ma'munan saduqan fadilan khairan kathir al-hadis wal ilm wal fiqh hujjah. Jadi ini lafaz-lafaz ta'dil yang tinggi-tinggi lah diberikan kepadanya. Ibn Hibban berkata dia ni termasuk dalam fuqaha Syam, qurra mereka, qari juga, zuhad, orang yang termasuk dalam orang yang zahid juga di Syam. Wa murabitihim, dan termasuk dalam orang yang penjual, pergi berperang, berjaga di sempadan negara. Askar lah juga dia. Fallas berkata Al-Auza'i thabt. Jadi panjang kan? Panjang ni. Dan ada rujukannya semua. Dan begitulah seterusnya, banyak lagi. Meninggal dunia mengikut pendapat yang rajih pada tahun 157. Kalau nak tengok lebih detail lagi biografi dia ni, sila rujuk Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala. Ini yang disebutkan di sini. Muhammad Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim ni telah bertemu dah. Dia tak ulang lah. Ubaidillah bin Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud ni pun sudah berlalu dah. Begitulah. Dan dia pun tidak hurai di sini banyak. Sebab apa? Sebab telah berlalu dah bincang dah sebelum ni. Hadis yang lebih kurang sama, cuma sanad saja berbeza. Walau bagaimanapun kalau kita perhatikan, Al-Aini cuba membuat perbandingan di antara
Maknanya riwayat 79 ini dengan riwayat 76 tu, yang sebelum ni. Dalam nota ini, riwayat 75. 75. Di bawah bab 16, hadis 75 di bawah bab 16. Ni ada perbezaan di sana sini dari segi lafaz yang digunakan itu, walaupun punca asalnya ialah Ibnu Abbas. Jadi perbezaan lafaz di sana sini itu disebabkan perawi-perawinya lah. Dia maknanya dia guna perkataan sebagai ganti satu perkataan yang lain. Yang ni berdasarkan riwayat bil makna itu bolehlah, harus dibuat begitu. Kalau kita nak tengok perbezaan di sini dengan di sana, ni riwayat ni Abul Qasim bin Khalil ni, kalau nak tengok perbezaan, dia ada sebutlah di sana sini. Misalnya disebut, cuba tengok, nampak kan tidak ni yang saya tunjuk ni? Kitab ni. Nampak ya? Nampak. Nampak, okey. Saya besar sikit. Besar lagi dah. Besar lagi. Cuba tengok di sini. Wa hunaka hal sami'ta an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ha huna hal sami'ta Rasulullah. Nabi dengan Rasulullah tu ya bezanya. Kalau di sini hal sami'ta an-nabi, cuba tengok perbandingan di antara dua riwayat. Nak ceritanya benda-benda macam ni perlu bagi ulama hadis dia ambil kira tu. Cuba tengok ni. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah engkau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sebut tentangnya. Sami'ta Rasulullah. Adapun riwayat ni, ni kita nak tengok perbandingan ya. Perbandingan. Hal sami'ta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Ibnu Abbas tanya, perkataan tanya Ibnu Abbas tu menggunakan Nabi di sini. Sedangkan dalam riwayat ni 79 Rasulullah. Beza tu. Jadi sebagaimana kita dengar perawi di atas kita riwayat dengan lafaz Nabi, kita kena riwayat lagu tu lah. Kalau perawi di atas kita tu meriwayatkan Rasul di tempat Nabi tu, kita kena sebut begitu. Tak boleh tukar. Jadi ini berdasarkan perawi lah. Perawi lah yang buat begini. Perawi yang buat begini. Ibnu Abbasnya telah berkata begini salah satu. Sebab ini menceritakan peristiwa yang sama sebenarnya. Jadi salah satu telah digunakan. Mana salah satu kalau kita andaikan Rasulullah ini berdasarkan lafaz asal Ibnu Abbas, ini berdasarkan riwayat bil lafzi. Dan yang sebut Nabi itu riwayat bil makna. Nabi dengan Rasul ni kan sama. Maksudnya Nabi kita lah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pergi dah kepada orang lain. Tapi bagi ulama hadis, perbezaan lafaz itu penting dijaga. Terutamanya perawi-perawi. Perawi dia kena jaga lafaz yang diriwayatkan oleh gurunya. Lafaz macam mana? Ini yang kita boleh lihat perbandingan yang dibuat oleh Al-Aini di dalam kitabnya Umdatul Qari. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata qala na'am sami'tu Rasulullah. Di sini na'am sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu. Di sini ni maksudnya kita baca sekarang lah 79. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini. Di sana tu 75 tadi. Ini 79 ni di sini itu maksudnya. Jadi
Di sana ja'a rajulun. Di sana ja'a rajulun. Fi aktsari riwayat. Dalam kebanyakan riwayatnya ja'a rajulun. Di sini ja'ahu. Ja'ahu rajulun. Di sana ja'a rajulun. Hu tu tak ada. Apa maknanya? Kalau ja'a datang seorang lelaki, ja'ahu dia didatangi seorang lelaki. Itu. Di sana tu maksudnya hadis 75 tu lah. Dan di sini ni 79. Gitu ya. Di sana idh ja'ahu. Tiba-tiba ia datang kepadanya. Wa hunaka faqal hal ta'lamu ahadan. Hal ta'lamu ahadan. Begitu. Di sana hal ta'lamu faqala hal ta'lamu ahadan. Di sini faqala ta'lamu ahadan. Tak ada hal tu. Tak ada hal tu. Itu bezanya. Jadi benda ni kepada kita apa ni benda begini ni? Di sini ata'lamu ahadan. Ata'lamu. Di sini hal ta'lam. Ata'lamu dengan hal ta'lam sama. Tu sama dengan hal. Adakah? Kalau kita bahasa Melayu, adakah? Apakah? Gitu, sama. Lebih kurang. Tapi nak ceritanya kepada orang yang tak faham, dia kata untuk apa cerita benda-benda gini. Inilah yang dikatakan dhabt perawi. Kalau nak tengok contoh dhabt perawi, ingatan perawi itu tepat sebagaimana yang didengar, ataupun salinan catatan perawi itu sebagaimana yang dia dengar daripada dia catat macam tu. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Benda-benda ni perlu kepada ulama hadis. Ata'lamu ahadan. Di sana fakana yattabi'ul hut. Di sini fakana Musa yattabi'u atharal hut. Ikut ikan. Di sini ikut kesan ikan. Ikan tu kan keluar dan pergi ke laut. Di sana faqala li Musa fatahu ara'aita. Di sini faqala fata Musa li Musa ara'aita. Begitu. Itu beza riwayat tu. Dan di sini dalam riwayat Ibnu Asakir tamara wal hur. Tanpa lafaz huwa. Tamara huwa wal hur. Tanpa lafaz huwa. Iaitu ataf kepada marfu' muttasil. Bighairi ta'kid bil munfasil. Tanpa ada ta'kid dengan dhamir munfasil. Huwa. Tamara huwa wal hur. Di sana ada. Di sini berdasarkan riwayat Ibnu Asakir. Berdasarkan riwayat orang lain mungkin sama. Begitu. Itu kita kena tengok. Kitab ni lah pula. Kitab ni dia cerita perbezaan nuskah tu. Ni di sini. Nuskah ni. Nuskah ni berbeza. Dia cerita. Dan ini harus di sisi kufiyin. Ini dari segi perbahasan nahwu saya tidak nak sebut banyak lah. Cuma dari segi ulama nahwu kufiyin kata boleh begini, ataf begini. Tamara huwa wal hur. Tamara wal hur itu kalau mengikut ulama-ulama nahwu basriyin tak boleh. Tapi kalau mengikut ulama nahwu kufiyin boleh. Kita tidak nak bincang panjang lah situ. Di sana telah dibincangkan dengan detail di sana. Begitu juga tentang perbincangan tentang rijalnya. Ma khala Syekh Al-Bukhari, selain daripada Syekh Al-Bukhari dan Al-Auza'i. Lepas tu baru dia cerita tentang perawi-perawi ni. Gitu ceritanya. Itulah kalau nak ada cerita pun
tentang isi kandungannya lebih kurang yang dululah juga. Jadi rujuklah kepada perbincangan kita di sini pada hadis 75 ni, di bawah tajuk babnya ada perbincangan yang banyak, rujuk di sini. Di dalam Kashful Bari ni pun dia bincang panjang pun di sini tengok. Tak ada perbincangan. Ringkas sangat, tak ada. Imam Bukhari mengemukakan hadis yang sama yang telah disebutkannya pada bab ma dzukira fi dhahabi Musa fil bahri ila al-Khadir. Jadi perbincangan di sana sudah pun selesai, jadi boleh dilihat di sana. Sekarang ni kita nak tengok bab baru pula. Baik, tengok sini. Bab fadli man alima wa 'allama. Bab kelebihan orang yang berilmu. Kelebihan orang yang tahu. Maksudnya berilmu lah. Wa 'allama, dan mengajarkan ilmu pengetahuannya. Bab fadli man alima wa 'allama ma 'alima. Wa 'allama ma 'alima atau ma 'alimahu, ma boleh. Kelebihan orang yang mengetahui dan memberitahu kepada orang lain. Itu asal makna dia. Maksudnya kelebihan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu yang ada padanya. Ada kelebihan, ada kelebihan. Bukan tidak ada kelebihan. Belajar untuk mengetahui. Itu paling ringkas. Kemudian untuk menjadi alim. Banyaklah tahu tu. Itu satu kelebihan. Bila alim, bila pandai, mengajar pula orang lain. Itu kelebihan yang lain pula. Lebih tinggi lagi lah daripada orang yang berilmu saja tapi tidak mengajar. Ini kelebihan orang yang mengajar. Bab fadli man alima wa 'allama. Baik. Kita baca hadisnya. Ini hadis ke-80. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Hammad bin Usamah an Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. Ini tajuk Imam Bukhari duduk sini. Fa'alima wa 'allama. Babu fadli man 'alima wa 'allama. Dia ambil daripada hadis ini lah. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Qala Abu Abdullah قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. Muhammad bin Al-Ala
meriwayatkan kepada kami, katanya Hammad bin Usamah meriwayatkan kepada kami daripada Buraid bin Abdullah, daripada Abi Burdah, daripada Abi Musa, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, berbandingan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskan aku membawanya adalah seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Di antara bumi itu ada yang subur. Ia menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput rampai yang banyak. Di antaranya ada yang hanya menampung air. Maksudnya, tetapi tidak menyerap air. Maka Allah memanfaatkan tanah itu kepada manusia. Mereka dapat minum dan memberi minum kepada ternakan mereka, serta bercucuk tanam dengan air itu. Hujan yang turun itu menimpa sebahagian tanah lain yang merupakan tanah gersang. Tanah ini tidak dapat menampung air, yakni maupun menyerap air, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itulah perbandingan orang yang mendalam ilmunya tentang agama Allah. Allah memberi manfaat kepadanya dengan apa yang Allah utuskan aku membawanya. Lalu dia mendapat ilmu dan mengajarkan pula kepada orang lain. Tanah itu juga merupakan perbandingan orang yang tidak mengangkat langsung kepalanya terhadap ilmu yang dibawa olehku. Dia tidak menerima petunjuk yang Allah utuskan aku membawanya. Itulah hadis yang kita baca. Satu sahaja hadis di bawah bab ini. Di bawah bab fadli man alima wa 'allama ada satu sahaja bab. Baik, terlebih dahulu seperti biasa kita bincanglah tentang tajuk bab. Lepas tu baru kita bincang tentang hadis di bawahnya. Itu biasalah, gitu kan. Baik, sekarang ni kita tengok kelebihan orang yang berilmu. Dua. Ini siapa nak baca ni? Saya dah baca dah, banyak dah. Orang lain dah pula baca. Siapa nak baca? Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Muhammad Adib Yusuf. Muhammad Adib daripada mana dah? Melaka. Silakan Muhammad Adib. Bismillah. 221. Ni 222 Masya-Allah. 222. Oleh kerana beberapa tajuk sebelum ini menunjukkan ilmu perlu dicari walaupun jauh perjalanan. Mungkin sesetengah pembaca akan merasakan untuk apa perlunya dicari ilmu sehingga menghabiskan masa, tenaga dan harta sampai begitu sekali. Imam Bukhari membawakan tajuk kelebihan ilmu sekali lagi untuk mengingatkan tentang kelebihan ilmu sehingga orang yang bermusafir untuk ilmu tidak hilang matlamatnya, iaitu untuk mengajarkannya juga kepada orang lain, seperti tanah yang subur, menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Itu sekejap Muhammad Adib, sekejap. Jadi tujuan Imam Bukhari buat tajuk ni, takut orang kata lah, penat kan pada bab sebelum ni belajar. Belajar tu daripada kecil lagi, belajar tu kena pergi jauh lah, sampai merantau keluar negara, keluar negeri. Untuk apa semua tu? Jawabnya untuk melengkapkan diri. Kalau belajar sedikit-sedikit, macam mana nak mengajar? Jadi macam mana nak dapat kelebihan? Orang yang mengajar tu, orang alim yang mengajar tu. Dan kalau belajar sikit-sikit, tidak alim. Tahu sikit-sikit. Ni kita naknya jadi ahli ilmu, orang yang berilmu. Lepas tu ilmu tu meyakinkan sehingga boleh mengajar pula kepada orang lain. Nak dapat kelebihan itulah. Jadi nak dapat kelebihan itu patut sekali. Tidak kata buang masa, habis tenaga, habis harta. Bukan.
Berbaloilah kita kata kalau kita dapat ilmu yang banyak, kerana kelebihan orang yang berilmu tu memang tinggi ya. Apalagi orang yang mengajarkan ilmunya pula, itu lebih tinggi lagi kelebihannya. Teruskan Muhammad Adi. Orang yang sanggup berkorban nyawa dan harta untuk menghantar anak-anaknya sambung ke pengajian yang lebih tinggi, tidak lain melainkan matlamatnya sudah kukuh tersemat di hatinya, iaitu pada penghujungnya nanti dia akan menjadi seorang yang sangat berguna untuk orang lain. Sama ada ahli keluarganya sahaja, masyarakatnya sekali, atau umat Islam semuanya. Sesetengah orang hanya berusaha mencapai ilmu untuk membantu dirinya sendiri dan tidak merasa bertanggungjawab terhadap orang lain. Seorang Muslim yang beriman mestilah berusaha mendalami ilmu supaya menjadi pembimbing kepada umat Islam seluruhnya, selain melepaskan mereka dari dosa yang mungkin menimpa disebabkan ilmu fardu kifayah tidak dipelajari umat. Ini satu perkara lagi yang kita perlu sedarlah, perlu ingat dan perlu bersedia untuk berkorban, untuk menghantar anak, cucu, adik dan sebagainya ke mana-mana pun untuk belajar ilmu setinggi mungkin. Sebab apa? Ilmu itu besar maksudnya. Antara kelebihannya, ia dapat melepaskan dosa. Kalau katakanlah ilmu pergi jauh banyak-banyak belajar ni, itu bukan ilmu fardu ain dah tu. Ada ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah pun kalau tak ada yang belajar, yang mengetahui ilmu tu, berdosa semua masyarakat ni. Jadi kita nampak kita pergi bersembahyang jemaat di satu qaryah, satu kawasan tu semua pergi sembahyang jemaat di situ. Itu yang zahirnya. Itu satu kawasan tu. Di kawasan itu kalau tak ada seorang pun orang yang mendalam ilmunya dalam satu bidang, kita tak kira lah ilmu agama ke bukan agama ke, sehingga masyarakat ni bergantung dengan orang kafir dan mungkin terberdaya, terkeliru, tersalah. Itu dosa. Itu orang panggil ilmu fardu kifayah. Jangan kata sia-sia. Hantar anak kita telah menyebabkan orang kampungnya ataupun orang di kawasannya, satu qaryahnya itu, tempat satu sembahyang jemaat tu, lepas dosa. Itu besar. Itulah kelebihannya. Kelebihan kepada orang lain. Kalau orang lain tu sedar hakikatnya ni orang-orang tertentu ni melepaskan dosanya, dia pun akan prihatin lah, ambil berat lah tentang orang itu. Dia pun beri perhatian lah. Tidak saja orang ni. Contohnya kita kata, tidak ada seorang pun di satu qaryah itu yang tahu ilmu hadis. Hadis tu tahu, sedikit sebanyak tu tahu ilmu hadis. Jadi sehingga dia dapat menentukan ini hadis tidak sahih, ini hadis sahih, ini hadis maudhu'. Tak ada seorang pun. Berdosa semuanya. Itu di satu pihak ilmu agama. Di satu pihak yang lain, katakanlah ilmu perubatan, kedoktoran. Dalam satu qaryah tu tak ada seorang pun doktor Islam. Yang adanya orang kafir, bergantung dengan orang kafir. Apa dia buat kita tak tahu. Mungkin kita ikut cara yang salah, yang haram. Sebab orang kafir dia tak kira. Dia tak kira gelatin macam mana ubat tu, kapsul tu, guna gelatin macam ni, tak kira, tak kisah. Tapi kalau doktor Islam, farmasis Islam, dia ambil kira benda tu. Dia ambil kira. Dia akan cerita ni guna gelatin yang haram. Sedangkan kita boleh ada yang lain, bukan dalam keadaan darurat dah sekarang ni. Kan? Kalau tak ada orang yang dapat cerita benda tu sehingga kita ni terlibat dengan benda haram dan sebagainya, berdosa kita semua. Maknanya adanya doktor itu melepaskan dosa umat ni. Kan? Kelebihan tu. Itulah kelebihan orang yang berilmu.
Dan mengajar pula, mengajar, mempraktikkan ilmu dia tu. Kalau kedoktoran ni, kalau tidak mengajar pun dia gunalah ilmu dia. Jadi masing-masing guna ilmu. Kalau tak ada seorang pun yang tahu ilmu nahu, sampai ke peringkat boleh membezakan, boleh tahulah ini salah. Kalau orang bawa Quran yang barisnya salah, tak ada siapa pun boleh tegur dalam ramai-ramai. Satu qaryah tu tak ada siapa pun boleh tegur. Kita tak tahu nak bawa kepada siapa Quran ini yang dikatakan salah ni, salah di mana tak tahu. Hafal Quran, orang yang mahir, ilmu nahwu, perlu semua. Jadi bukan satu perkara lah. Masyarakat Islam ni kena ada. Bukan engineer, bukan doktor, bukan peguam, bukan alim dalam bab agama ni macam-macam pula bidang. Itu semua kena tahu semua. Kalau tak ada seorang, dosa semua. Cuma kadang-kadang seseorang tu dia alim banyak perkara. Jadi dengan sebab dia seorang tu boleh lepaslah juga. Boleh lepaslah juga. Kalau dia seorang tu ada beberapa ilmu. Ilmu fardu kifayah ni. Mana kalau ada apa masalah orang boleh rujuk kepada dia. Tak apa juga kalau macam tu. Tapi kalau dia hanya mahir dalam bidang ni dia tak mahir, tak boleh. Dia kena ada semua. Ini berarti masyarakat Islam ni kalau begitu penuh dengan ahli ilmu lah. Penuh dengan cendekiawan. Orang yang bijak pandai dalam berbagai-bagai bidang. Itulah yang dikehendaki sebenarnya. Cuba bayangkan kalau begitulah umat Islam ni tak akan maju lebih daripada orang lain lah. Sebab semua bidang kita ada. Jadi jangan ingat ilmu agama sahaja. Jadi ilmu agama ni lebih-lebih lagi. Sebab dia berkait dengan agama. Nak menentukan sah atau tidak sah solat kita, ibadat kita. Kena agama lah tu. Kalau pandai baiki kereta, jadi foreman, memanglah boleh selesaikan masalah juga itu. Tapi masalah agama tak selesai. Tak sah sembahyang. Nak buat apa macam tu? Pandai pun benda lain. Jadi maksudnya nak kena ada semua tu. Itulah kelebihan ahli ilmu ni. Dia melepaskan dosa orang lain. Itu kelebihan tu. Satu kelebihan tu. Dah banyak lagi lah kalau nak kira kelebihan lain. Contohlah. Kalau kita ni seorang yang berilmu, seorang yang alim, duduk di satu tempat, bayangkan. Satu qaryah lah, kita letak qaryah. Kita letak qaryah yang ada satu tempat sembahyang jemaah, semua pergi situ. Ramai jugalah. Mana sekurang-kurangnya 40 orang. Barulah wajib jemaah tu. Ada penduduk tetap di situ. Tak kira lagi orang yang pergi situ, yang mengunjungi tempat tu, musafir apa, tak kira. Kira yang menetap di situ. Baik. Kalau kita kata di satu tempat tu, tempat yang macam tu pun, apa lagi kalau tempat bandar macam Kuala Lumpur tu, lebih besar lagi. Tentu sekali begitu ramai, beribu-ribu, beratus ribu orang. Kalau kita ada ilmu, kita akan merasa suatu kelebihan tu, nikmat. Kita akan merasa, contohnya, kita akan kata, dalam ramai-ramai, bukan dengan maksud ujub, bukan dengan maksud takabur, itu tak boleh lah. Kalau sekadar sedar, baguslah. Menunjukkan kita sedar nikmat Allah yang kita dapat, yang Allah berikan kepada kita. Nikmat besar tu. Katakanlah, seramai orang ni baca Quran tak faham. Kena tengok terjemahan lah. Terjemahan tu pun tak dapat pastikan macam mana. Bergantung kepada penterjemah lah. Begitulah. Bayangkan kalau satu orang tu dia baca tu dengan penuh, dia faham makna dia maksud tanpa terjemahan. Dan dia faham maksud dia banyak lagi di sebalik tu. Apa yang tidak dipahami oleh orang biasa. Macam mana perasaan dia? Tentu dia merasa dia istimewa, satu nikmat besar yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Sesuatu kelebihan yang ada pada seseorang tu kan, memang tidak ada pada orang lain, katakanlah. Oh, satu istimewa tu. Bukan senang nak dapat sesuatu kelebihan ni. Bukan senang. Jadi kita akan bersyukur kepada Allah.
Itu kelebihan. Anak kita tu akan jadi seorang yang bahagia hidup dia. Kalau kita lengkapkan dia dengan ilmu. Jadi tidak sia-sia kalau habis duit, kita tidak dapat bermesra dengan dia kerana dia terpaksa pergi jauh. Tak jadi masalah. Sebab kita nak bagi kelebihan yang besar untuk dia. Itu maksudnya di sini. Kita kena fikir untuk orang lain. Kena fikir untuk orang lain. Sampai di mana tadi? Di sini ya, di sini. Sila baca. Muhammad. Masyarakat yang bertamadun akan pandai menilai keistimewaan ilmu agama dan peranan ahli agama. Mereka juga akan berusaha untuk membantu orang yang melepaskan mereka daripada tuntutan fardu kifayah dan menggunakan sepenuhnya kemampuan ilmu ahli agama untuk membantu menyelesaikan kemusykilan dalam kehidupan seharian mereka. Itu. Jadi barulah masyarakat ni kalau sedar, orang-orang ni sedang melepaskan dosa mereka. Barulah mereka fikir. Jangan dia berasa lepas dah dosa dengan dia buat amalan fardu ain saja, tak kena tu. Banyak perkara lagi dalam bermasyarakat ni. Jadi bila dia tahu orang-orang yang belajar agama itu contohnya melepaskan dosanya, jadi dia terfikirlah untuk menyumbang, untuk bekerjasama, membantunya. Itu maksudnya. Kalau ada duit banyak, perlu asrama, nak buat asrama. Budak-budak ni perlu kepada buku, nak sediakan buku. Pelajar-pelajar ni memerlukan komputer, kita ada duit, kita bagilah. Barulah ada dorongan itu. Barulah ada. Kalau kita tak ada kesedaran, tak berasa pun mereka ni melepaskan dosa kita. Relax lah kita, tak ada berasa apalah. Tak ada berasa bertanggungjawab. Tak akan jadi cakna. Orang yang cakna tak ada. Macam tu. Sebab apa dia rasa dia tak ada kena-mengena dengan dia. Jangan begitu. Jangan begitu. Sekurang-kurangnya bila kita belajar ni, kita tahu benda ni. Inilah kelebihan orang yang tahu. Orang yang tahu benda ni pun satu kelebihan. Barulah kita faham sepatutnya kita letak diri kita ni di mana. Kita ni betul kita tak ada ilmu, tapi kita ada duit misalnya. Kita ada tenaga. Kita ada kemampuan, kita ada kemahiran, kepandaian. Apa boleh kita bantu? Itu kita akan jadi begitu bila kita tahu kelebihan ni. Walaupun kita sendiri tidak belajar pun. Kalau kita belajar tu, mungkinlah tak sempatlah nak cari duit, nak berniaga, berdagang dan sebagainya, tak sempatlah. Pergi keluar negara pula ya, lagi belanja banyak. Macam mana? Tak sempatlah. Jadi di situ perlu ada keluarga yang sedar, ibu bapa yang sedar tentang kepentingan ilmu tu. Barulah dia berasa satu keseronokan membelanjakan duit untuk anak dia belajar. Begitu ya. Teruskan Muhammad Adib. Teruskan. Di sini ya. Setelah Imam Bukhari mengemukakan beberapa bab tentang kelebihan ilmu, beliau ingin memberitahu pula kelebihan orang yang menyampaikan ilmu tanpa mengira kepada siapa dan sebanyak mana ilmu yang disampaikannya. Kelebihan ilmu ialah ia tidak berkurang apabila diajar. Sebaliknya ia akan semakin bertambah. Ulama mengatakan al-ilmu yazidu biinfakihi wal malu yanqusu biinfakihi. Maksud ilmu bertambah dengan membelanjakannya. Harta pula berkurang dengan membelanjakannya. Ini kelebihan ilmu. Salah satu kelebihan ilmu ialah orang yang mengajar tu kan, dia tak habis apa. Dia tak ada kerugian. Tak ada kerugian apa. Bahkan semakin bertambah. Dia semakin matang, semakin masuk ilmu dia. Begitu. Berbeza dengan duit. Duit ni kalau kita semakin belanja, semakin habis. Ilmu tidak. Apalagi kalau dapat duit pula dengan mengajar tu kan, macam guru-guru yang mengajar di sekolah tu, pensyarah dan sebagainya, dapat duit pula. Ilmu dia semakin bertambah. Itu lebihnya ilmu. Berbeza dengan kalau harta
harta ni semakin dibelanja semakin kurang. Inilah menunjukkan kalau nak harta tu pun kelebihan juga. Tapi kalau nak banding antara ilmu dengan harta, ilmu lebih lagi. Sebab ilmu tidak semakin kurang walaupun kita mengajar. Berbeza dengan harta. Banyak lagi lah yang boleh kita sebutnya kelebihannya. Kalau harta boleh dicuri, ilmu tak boleh. Ilmu dalam dada mati dululah. Kalau bunuh, belah dada mati, tak dapat juga. Tapi kalau harta boleh dicuri, kena fikir nak simpan dia. Ilmu tak payah fikir dalam kepala. Tak payah sediakan tempat khusus. Peti besi, tak perlu. Ada dalam kepala. Itu kelebihan. Walaupun dia mahal, dia berharga. Ada harta, tidak boleh nak cari ilmu. Ada harta, tidak boleh nak tambah ilmu. Tapi orang yang ada ilmu, dia boleh tambah harta. Dia boleh dapat duit. Dia boleh jadi kaya dengan sebab ilmu tu. Cuba tengok berapa ramai orang yang berilmu. Kerana ilmu dia semata-mata, dia dapat gaji dan sebagainya tu. Ini, kalau nak banding dengan harta lah, banyak sekali kelebihan ilmu. Dengan sebab itu perlu masyarakat ni disiapkan. Diisikan dengan ilmu sebanyak mungkin. Bila seseorang itu dapat ilmu, mudahlah dia untuk meningkatkan taraf kehidupannya itu. Banyak lagi lah kalau nak perbandingan kelebihan ilmu ni banyak. Teruskan. Antara kelebihan ilmu lagi. Antara kelebihan ilmu lagi ialah ia semakin berkembang apabila disebarkan. Ia kekal sama. Ia kekal sama. Ia kekal sama. Ia kekal sama. Atau mungkin juga semakin berkurang jika tidak diajarkan kepada sesiapa. Kerana itulah ulama-ulama mengajarkan ilmu dan menulis kitab-kitab kerana mereka tidak tahu bilakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilham kepada pelajar-pelajar dan pembacanya untuk menemukan suatu ilmu yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Jadi orang yang berilmu ni, dia ni sebagai orang tengah lah. Bila dia ajar kepada orang lain tu, kalau kebetulan dapat anak murid yang baik, dia boleh kembangkan lagi pula ilmu. Dia boleh kembangkan pula ilmu tu. Jadi itu kelebihannya. Kalau kita kata tidak ajar, kalau sebar semakin berkembang. Kalau tidak, ia akan kekal macam tu juga. Atau mungkin semakin kurang kalau kita tak mengajar. Sebab itu orang-orang alim tu dia mengajar. Jadi tujuan apa? Supaya ilmu dia tersebar. Orang lain juga tahu. Dan supaya ilmu dia tidak hilang. Kalau tidak, ilmu boleh hilang. Paling-paling tidak pun dia tak meningkat lah. Duduk gitu sama keadaannya. Jadi dengan sebab itu perlu disebarkan. Lepas tu kita tak tahu murid kita tu macam mana. Mungkin kita dapat murid yang istimewa, dia sambung lagi usaha kita, kerja kita tu. Sambung lagi kerja kita tu. Kalau guru tidak menulis, katakanlah, anak murid tu jadi penulis yang hebat pula. Itu kerana kita. Dia pula dapat ilmu yang lain pula yang tidak ada pada kita tu kan. Cuba tengok di sekolah-sekolah, guru yang mengajar tu, sekolah rendah. Kemudian anak murid dia tu jadi hebat lagi. Lebih hebat lagi daripada dia. Begitu, kita tak tahu. Dengan sebab itu, sebanyak mana ilmu yang ada pada kita, sebarkanlah. Dan di setiap peringkat itu memang diperlukan. Peringkat kanak-kanak perlulah sesuai dengan peringkat itu. Kalau peringkat menengah, sesuai dengan peringkat dia. Jadi perlu ada di setiap peringkat orang yang mengajar itu. Itu kelebihan ahli ilmu. Bukan kata yang mengajar universiti saja perlu. Yang mengajar peringkat menengah, peringkat rendah, peringkat bawah, tadika apa yang kita panggil tadika apa ni semua ni, itu pun semua perlu. Semua perlu. Kalau tak ada peringkat-peringkat ni yang mengajar di bawah ni, yang di atas pun tak boleh mengajar juga. Pasal apa? Pasal tidak ada asas. Asas itu perlu. Jadi ilmu itu di setiap peringkatnya perlu diajar dan ada kelebihan. Sebab apa? Berapa ramai guru
yang kemudiannya murid dia tu lebih hebat daripada dia. Dan dia dikenali kerana murid dia. Kalau tidak kerana murid dia, nama dia tidak disebut pun. Begitu sekali kelebihan ilmu. Baca lagi, silakan. Disebut kelebihan orang yang berilmu terlebih dahulu, kemudian barulah disebut mengajar. Kerana orang yang mengajar tanpa ilmu itu tiada gunanya, bahkan boleh jadi membawa kepada penyelewengan dan kesesatan. Jadi ini memanglah lebih mengajar tu, tapi kena berilmu. Berilmu betul, kalau tidak berilmu jadi salah. Jadi mungkin murid yang kita ajar tu salah, dia terima. Ataupun jadi sempit kau misalnya fahamannya itu, walaupun sekecil-kecil benda pun. Contohnya kita kata, dia sebut Sa'id bin Musayyab. Bila orang sebut Sa'id bin Musayyib, dia kata salah. Padahal masih boleh juga begitu. Tu kan? Jadi sempitlah ilmu. Sepatutnya kata kedua-duanya boleh. Sa'id bin Musayyab pun boleh, Sa'id bin Musayyib pun boleh. Padahal benda tu benda kecil ya. Tapi dia jadi keras lah. Sebab dia kata yang tu tak betul. Yang betul satu saja. Padahal kedua-duanya boleh. Jadi itu ilmu tu perlu banyak. Diberi itu dengan lengkap. Kalau tidak lengkap, dia macam-macam jadi akibatnya. Macam-macam jadinya. Macam saya tengok di Malaysia kita ni, di Indonesia pun saya rasa sama juga. Ilmu kalau bab akidah lah, usuluddin ini, dia tidak lengkap. Tidak lengkap. Dia belajar tu hanya satu bahagian, satu aliran sahaja. Lama-lama bila begitu, generasi demi generasi diajar begitu, bila dibawa aliran yang lain terkejut. Terkejut. Bahkan dia menganggap itu salah. Lalu berlakulah tuduh-menuduh sesama masyarakat ni, sesat menyesatkan. Padahal yang itu pun tidak salah, yang ni pun tidak salah. Boleh diguna kedua-duanya. Ada kalanya yang kita kata salah itu sebenarnya lebih baik daripada kita. Itu pun kita tak tahu. Betapa tidak sempurnanya ilmu yang disebarkan. Jadi menyebabkan fitnah dalam masyarakat. Atau ilmu itu diajar yang tak betul. Setengah orang dia kata, kalau tak ada guru, belajar dengan syaitan. Kalau ada guru, bukan guru tu tak betul mengajar, tak ada lebih baik juga daripada syaitan tu, lebih kurang lah. Kalau menyebabkan jadi berlakunya penyelewengan dalam pemahaman itu dan berlakunya kesesatan, tak ada guna ada guru pun. Orang yang sudah mempunyai kemampuan, dia boleh baca sendiri dengan tepat, dengan baik, itu pun seperti berguru. Walaupun gurunya penulis tu dah mati beribu tahun dah. 1000 tahun lebih dah mati Imam Bukhari itu. Tapi orang boleh baca lagi. Kalau dia ada ilmu alat yang cukup, boleh. Tidak salah pun. Berguru dah tu kira tu. Berguru dengan orang yang sudah mati dah, macam mana? Sebab itu penting kita belajar ilmu alat tu supaya kita baca tu betul, faham betul. Tidak salah faham. Kalau tidak boleh jadi salah faham. Itu maksudnya. Baiklah. Kemudian dan mengajarkan ilmu pengetahuannya. Ni 2, 3. Ni nota lain pula di sini. Jadi setelah tahu tu, setelah alim tu, dia mengajar pula. Itulah yang lebihnya. Kelebihan, kalau berilmu saja, Imam Bukhari tidak nak di sini. Yang Imam Bukhari maksud tajuk ni, kelebihan orang yang ada ilmu dan dia mengajar. Bukan kelebihan orang yang ada ilmu saja. Itu lebihlah juga. Nak banding dengan orang tak ada ilmu tu. Tetapi orang yang ada ilmu dan mengajar, itu lebih lagi. Dan itulah yang Imam Bukhari maksudkan di sini. Naknya macam itulah. Naknya macam itu. Maknanya kita ni belajar, jangan sekadar belajar gitu saja. Biar boleh bagi kepada orang lain juga. Termasuk dalam umum hadis Nabi SAW, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa maksudnya?
Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Luas tu maksudnya. Zahirnya yang menerima tu benda lah. Duit ke apa ke. Yang menadah tangan tu duduk di bawah. Yang bagi tu bagi sebelah atas. Dia tidak bagi ikut bawah. Kita kata dia daripada sebelah atas biasanya. Jadi yang memberi itu lebih baik. Sama juga kalau yang belajar dengan yang mengajar, mana lebih baik? Lebih baik, lebih utama orang yang mengajar. Sebab dia memberi. Dia bukan sekadar menerima. Jadi kita ni jangan selama-lamanya menerima. Biar sampai satu peringkat kita juga pandai memberi. Pandai memberi. Gitu maksudnya. Jadi memberi dalam bab ilmu ni mengajarlah. Kalau dalam bab duit itu memberi itu bagilah. Bagi duit tu. Menerima tu terima duit tu. Kalau dalam bab-bab lain sama juga. Pengguna dengan pengeluar. Biar kita jadi pengeluar. Itu lebih baik daripada jadi pengguna sahaja. Jadi nak jadi pengeluar tu mestilah kita ada sesuatu yang istimewa. Yang istimewa terutama sekarang ni zaman mesin, zaman kilang ni banyak keluar. Nak keluar. Jadi mesti kena ada orang yang nak lah barang yang kita keluar tu. Jadi yang paling lebihnya umat Islam ni yang dapat menyumbang, yang dapat memberi. Bukan yang menerima. Ya, mula-mula tu memanglah kena terima. Anak-anak mestilah terima daripada ayah. Mula-mula masa kecil tu mana nak pergi cari sendiri rezeki melalui ayahnya lah. Begitu. Tetapi sampai satu peringkat dia kena menyumbang. Jangan menumpang sahaja. Kena yang lebih ialah yang menyumbang, bukan yang menumpang selama-lamanya. Jadi kita nak di sini ada sesiapa lah baca pula. Orang lain pula siapa? Silakan. Saya tak ada nampak pun seorang peserta ni. Mana orang yang nak baca ni? Silakan. Saya baca mana? Ya, silakan. Siapa ni? Izzuddin. Izzuddin. Silakan Izzuddin. 223 tak? 223. Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu lain. Ia dijelaskan lagi di dalam hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di bawah bab ini. Sabda baginda, Allah memberi manfaat kepadanya dengan apa yang Allah utuskan aku membawanya. Lalu dia mendapat ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Kelebihan ilmu secara bersendirian telah banyak disebutkan oleh Imam Bukhari. Tetapi kelebihan sebenar yang sepatutnya dicapai oleh seorang ahli ilmu ialah dengan mengajarkan ilmu yang dipelajarinya kepada orang lain pula. Itu setakat itu ya. Baiklah. Lepas tu habis kita pergi kepada hadis pula. Muhammad bin Al-Ala. Siapa? Setakat ni saya belum masukkan lagi biodata ataupun biografi perawi-perawinya ni. Kalau kita nak tahu sama ada boleh tengok di sini Umdatul Qari ni. Bab fadli man alima wa 'allama. Di sini Muhammad bin Al-Ala, kalau nak tahu di sini bayanu rijalihi, keterangan tentang perawi-perawinya. Ada 5 orang perawinya di sini. Yang pertama Muhammad bin Al-Ala Ibnu Quraib Al-Hamdani Al-Makni bi Abi Quraib. Kunyahnya Abu Quraib. Dia lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Quraib. Rawa anhul jama'ah wa akharun. Ke-6 kitab utama hadis tu, pengarang ke-6 kitab utama hadis tu meriwayatkan hadisnya.
Dan selain daripada mereka juga meriwayatkan hadisnya. Dia ni perawi saduq la ba'sa bihi wa huwa mukthir. Dan dia ni perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Mukthir itu makna banyak meriwayatkan hadis. Qala Abu al-Abbas Ibn Sa'id zahara lahu bil Kufah 300,000 hadis. Mana dia ingat hadis ni. Di Kufah tu sebanyak 1,300 hadis. Dia ingat. Dan meninggal dunia pada tahun 248. Ini kalau di dalam kitab Umdatul Qari. Boleh ditengok sini ya. Boleh tengok sini. Tetapi macam saya sebut tadilah, kalau dalam kitab Kashful Bari itu ia lebih banyak lagi, lebih detail lagi tentang perawi-perawi ini. Tak apalah, kita tengok di sini sekurang-kurangnya. Abu Usama Hammad bin Usama bin Zaid Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Kufi Maula Al-Hasan bin Ali ataupun selainnya. Maula ni makna hamba yang dibebaskan. Dia terkenal dengan kunyahnya Abu Usama. Lebih terkenal begitu. Dia meriwayatkan daripada Buraid dan lain-lain. Dan banyak meriwayatkan daripada Hisham bin Urwah. Dan ia mempunyai 600 hadis. Antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain. Dia ni Abu Usama ni thiqah, sabtan, saduqan, hafizan, hujjatan, ikhbariyan. Ikhbariyan ni ahli sejarah dia ni juga. Jadi ini lafaz ta'dil yang diberikan kepadanya. Ada diriwayatkan daripada beliau bahawa beliau berkata, aku tulis dengan kedua jariku ini. Dengan jariku inilah maksudnya 100,000 hadis. Dia tulis dengan tangannya. Meninggal dunia pada tahun 201 ketika berumur 80 tahun. Fima qila, menurut apa yang disebutkan orang lah. Di dalam Sahihain ini, orang yang menggunakan kunyah ni tidak ada selain daripada dia. Abu Usama, dialah Abu Usama, iaitu Hammad bin Usama. Tak ada orang lain. Rawalahul jama'ah. Mana pengarang ke-6 kitab utama hadis itu meriwayatkan hadisnya. Pengarang kitab-kitab utama hadis itu siapa? Imam Bukhari, Muslim itulah. Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu maksud al-jama'ah. Maksud al-jama'ah. Kalau kita tengok di sini, di Tarajim Rijal, dia lebih panjang. 161 tahun kelahiran. Apa ni, guru-guru dia lebih ramai lah disebut. Murid-murid dia pun lebih ramai juga. Dan kata-kata ulama tentangnya itu dikemukakan lebih banyak. Itu bezanya daripada yang tadi. Meninggal dunia pada tahun 248. Ini Muhammad bin Al-Ala. Hammad bin Usama, tadilah Abu Usama Hammad bin Usama. Dia meriwayatkan hadis daripada orang ni. Lepas tu orang-orang ni pula meriwayatkan hadis daripadanya. Lepas tu orang yang memuji dia kata apa tentang dia, boleh dilihat di sini. Panjang, lebih detail lah. Nak bandingkan dengan yang tersebut di dalam Umdatul Qari, Syarah Al-Aini tadi. Cumanya dia ni ada juga melakukan tadlis di sini. Apa yang tidak disebutkan di sini. Tapi dia, kalau dia melakukan tadlis pun dia menjelaskan tadlisnya itu menyebabkan tidak keliru lah, tidak keliru. Gitu ya. Lepas tu Buraid bin Abdullah. Di sini pun ada. Kalau kita tengok Umdatul Qari lebih ringkas. Lebih ringkas. Yang ketiga Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa. Mana salah seorang anak cucu lah dia. Salah seorang anak cucunya. Anak cucu Abu Musa al-Ash'ari itu.
yang dikuniahkan dia tu, makna digelar dia, disebut, dipanggil dia tu Abi Burdah Al-Kufi. Yang keempatnya Abu Burdah, Abdullah Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Yang keempatnya Abu Burdah, mana datuk dia lah, iaitu Amir bin Abi Musa Al-Ash'ari. Abu Musa tu mana dia Abdullah bin Qais, nama dia. Abu Musa iaitu Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari. Lepas tu antara keistimewaan Umdatul Qari ini boleh dikatakan setiap hadis dia buat begini. Berbeza dengan Fathul Bari. Fathul Bari itu ada kelebihannya, tetapi setengah-setengah kelebihan itu tidak ada. Dia ada pada Umdatul Qari, lebih istimewa lagi. Antaranya bayan lataif isnadnya. Dia ada sebut sudut-sudut seni isnadnya itu. Antaranya di dalam sanad dia ni ada lafaz tahdits, menggunakan lafaz tahdits, ada juga menggunakan lafaz an-anah. Ada lafaz tahdits, ada an-anah. Cuba kita tengok ni. Haddatsana pun ada, an pun ada. An ini an-anah lah ni. Haddatsana lafaz tahdits. Mana ada diguna lafaz tahdits, ada juga diguna an-anah. Wa minha anna Buraidan yarwi an jaddihi wa jaddihi an abihi. Buraid meriwayatkan daripada datuknya dan datuknya meriwayatkan daripada ayahnya. Maknanya riwayat anak cucu lah, riwayat satu keturunan. Gitu. Gitulah. Baik. Baik, kita pergi kepada hadisnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskan aku membawanya. Perbandingan adalah seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Jadi Nabi kata ilmu yang dia bawa dan petunjuk yang dia bawa ni, kalau nak diumpamakan, bolehlah kita umpamakan, kita bandingkan dengan hujan. Hujan yang menimpa bumi, hujan yang turun dari langit tu, kita kata mana-mana tempat pun yang menimpa tempat tu bumi tu. Jadi bumi yang ditimpa hujan tu ada 3 macam. Begitu juga dengan orang yang manusia dengan ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Ni ada 3 macam. Ada 3 macam. Di antara bumi ada yang subur. Jadi bumi ni ada yang subur. Mana manusia ni pun, kalau kita nak nisbahkan dengan Nabi tu, ada 3 macam juga. Ada yang subur jiwa dia, mana dia terima beriman dan terima ilmu Nabi SAW dan mengajar pula ilmu Nabi. Kalau tanah yang subur, dia terima hujan itu. Lepas tu masuk dalam bumi itu, dalam tanah itu. Kemudian dia mengeluarkan pula tanaman-tanaman, menghasilkan pula tanaman-tanaman. Ia tidak menerima begitu saja, tidak. Jadi ini perbandingan orang yang belajar dan mengajar. Dia belajar dulu, lepas tu mengajar. Itu hasil dia lah tu, mengeluarkan. Ia seperti tanah yang subur lah kalau macam tu. Tanah yang subur lah. Orang yang belajar, kemudian mengajar, seperti tanah yang subur yang menerima air hujan itu. Jadi itulah yang sebaik-baiknya, itulah yang dikehendaki. Ia menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput rampai yang banyak. Jadi sehingga nampak berseri-seri bumi ni, ceria nampak, menariklah, cantik bumi ini, dan berguna pula kepada orang-orang manusia. Boleh makan macam-macam buah, boleh makan macam-macam bijirin yang dikeluarkan oleh bumi itu, hasil daripada air diterima, menakung air. Tidak seperti kita kata kalau pada pasir, hujan pun tak keluar.
Jadi orang yang berilmu belajar petunjuk Nabi, belajar ilmu Nabi, lepas tu mengajar pula kepada orang lain, ibarat tanah yang subur seperti ini. Itulah yang terbaiknya kalau tanah yang terbaik. Manusia yang terbaik pula apabila belajar ilmu Nabi ni, dia mengajar kepada orang lain. Itu sebab tu Imam Bukhari buat tajuk tu. Di antaranya ada yang hanya menampung air tetapi tidak menyerap air. Tapi dia dapat menampung air. Bolehlah juga orang guna. Binatang-binatang boleh pergi minum di situ. Manusia juga boleh ambil air itu jadi sumber air. Tetapi dia tidak mengeluarkan apa-apa. Tapi ada, ini peringkat kedua. Walaupun tidak guna apa-apa pun, dia ada jugalah faedahnya kepada orang lain. Ada juga faedahnya. Ini peringkat yang kedua. Berguna kepada diri dia sendiri. Tempat tu nampak ada kelebihan. Begitu. Seperti ini contoh orang yang alim tapi tidak mengajar. Alim tapi tidak mengajar. Kalau orang pergi cari, bertemulah dengan dia. Pergi cari, pergi cedok air tempat dia tu, dapatlah satu baldi, satu timba, satu koler dan sebagainya masing-masing, boleh. Tapi nak kata dia pergi mengajar, tidak. Dia hanya menampung air. Setengah-setengah ulama membandingkan ini dalam syarah pun, dalam huraian ni akan ada kita sebutkan. Kita sepintas lalu dahulu. Di antaranya ada yang hanya menampung, maka Allah manfaatkan tanah itu kepada manusia. Mereka dapat minum dan memberi minum kepada ternakan mereka, serta bercucuk tanam dengan menggunakan air itu. Hujan yang turun itu menimpa sebahagian tanah lain yang merupakan tanah gersang. Tanah ini tidak dapat menampung air maupun menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tak ada apa pun hasilnya. Jadi hujan mari pun kita tak dapat hasil. Orang nak boleh tumpan kau sebab dia menakung air pun tidak juga. Dia menyerap air hujan tu dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan pun tidak juga. Jadi ini yang paling rugi. Kalau kita mengambil kira ilmu Nabi dan petunjuk Nabi, Islam yang dibawa oleh Nabi tu, tiba-tiba tak berguna apa-apa pun kepada dia. Tak berguna apa-apa pun kepada dia. Ini sebenarnya orang kafir ni. Sifat orang kafir. Tidak berguna apa-apa, rugilah macam tu. Tak sepatutnya begitu. Kalau orang Islam, dia akan dapat juga segi sebanyak. Dia akan dapat juga segi sebanyak. Jadi perbandingannya tanah, kita tengok setengah-tengah tempat tu kan, kalau tanah beris ataupun di tepi pantai itu, pokok-pokok tertentu saja yang tumbuh. Bukan tumbuh semua pokok-pokok ni, tidak semua. Tapi kalau tanah yang subur macam-macam ada. Kalau dekat pantai tu, pokok ru adalah tumbuh. Pokok ru, apa lagi, pokok kelapa dan sebagainya, sekadar itulah. Pokok ketere ataupun gajus, bolehlah. Tapi kalau yang lain-lain, durian apa semua tu, tak ada, tak boleh tumbuh. Tapi adalah juga tumbuh juga, berguna juga. Itu perbandingan orang Islam yang terima juga tapi tak banyak. Tidak kata mewah ilmu dia, tidak kata berilmu lah sehingga orang kata dia sebut berilmu, ilmuwan. Tidak begitu. Tapi dia cukup, bolehlah guna untuk diri dia sendiri tu, boleh. Begitu. Ada juga yang macam tu. Nak cerita kepada orang lain tak pandai dia, tak tahu. Ini kalau orang Islam begitu, ada juga sedikit sebanyak. Ni kalau kata tak ada langsung berguna ni bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Ibarat kalau tanah bumi ni mana tanah pada pasir lah, pada pasir. Yang kering kontam tu. Beratus batu berjalan tak bertemu lagi. Air. Gitu. Itulah perbandingan orang yang mendalam ilmunya tentang agama Allah. Allah memberi manfaat kepadanya dengan apa yang Allah utuskan aku membawanya. Lalu dia mendapat ilmu dan mengajarkan pula kepada orang lain. Ni orang ni contoh yang pertama tadi. Tanah yang subur tu.
Macam ni lah yang dikehendaki sebenarnya. Kalau boleh, begitulah. Jadi ilmu ni, ilmu apa? Nabi buat perbandingan ilmu dan petunjuk yang Allah utus aku membawanya. Jadi ini tentulah ilmu agama, sebab Nabi SAW tidak mari untuk mengajar ilmu perubatan, ilmu engineering dan sebagainya, tak ada. Yang dia mengajar ni ilmu ni. Jadi ilmu ni lah yang dimaksudkan, yang dimaksudkan di sini. Tanah itu juga merupakan perbandingan orang yang tidak mengangkat langsung kepalanya terhadap ilmu yang dibawa olehku. Dia tidak menerima petunjuk yang Allah utuskan aku membawanya. Jadi kita ada nota di sini. Panjang juga ni. Nota ni. Panjang pun tidak sepanjang mana. Kita habiskan sajalah. Panjang juga. Panjang juga. Siapa nak baca sini? Silakan. Siapa nak baca? Cepat-cepat baca. Silakan. Siapa nak baca ni? Cepat-cepat. Saya baca mana? Siapa ni? Hafiz. Hafiz di mana ni? Ya. Hafiz Dengan tadi. Duduk di mana? Dekat rumah. Dekat rumah ya. Rumah tu di mana? Dekat Sungai Tani, Kedah. Ya, silakan. Baca. Nota 225. Ya. Rasulullah SAW menyebut petunjuk dan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai dua perkara berasingan. Kerana petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala itu berfaedah juga kepada seseorang walaupun dia bukan seorang yang alim. Kerana apabila seseorang itu beriman, dia telah mendapat satu kelebihan, ketenangan dan kedamaian hidup. Boleh jadi dia menyampaikannya kepada orang lain pula atau sekurang-kurangnya kepada zuriatnya sendiri. Keistimewaan mengajar petunjuk Allah disebutkan oleh Rasulullah SAW sabdanya, wallahi an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min ay yakuna laka humrun na'am. Gini ya. Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Sila, baca teruskan. Bermaksud, demi Allah, jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada memiliki unta merah. Ini dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang lain, khairul laka minad dunya wa ma fiha. Lebih baik lagi daripadamu, lebih baik lagi bagimu daripada dunia dan segala isinya. Kalau orang dapat petunjuk kerana kita. Ini petunjuk ni, petunjuk. Kita terima daripada Nabi, Islam, petunjuk maknanya. Kita sampaikan, ajarkan petunjuk. Sampaikan kepada orang lain dan orang lain masuk Islam kerana kita. Inilah kelebihannya. Baik, teruskan. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala disebut selepas petunjuknya sebagai isyarat, ia tidak wajib diketahui. Ia juga boleh jadi tidak berfaedah kepada orang yang tidak alim secara zahirnya. Teruskan. Tak dengar. Tetapi ia masih berfaedah kepada orang lain yang lebih alim, tetapi hanya yuballighish syahidal ghaibat fa inna syahida asa ay yuballighu man huwa au alahu minhu. Gitu. Bermaksud hendaklah orang yang hadir. Sekejap yuballighish syahidul ghaib fa inna syahida yuballighi syahidul ghaib alahu minhu. Gitu. Teruskan.
Bermaksud, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, kerana ia, yakni orang yang hadir ini, diharapkan akan menyampaikannya kepada orang yang lebih mengerti daripadanya tentang apa yang disampaikannya itu. Dalam ilmu hadis, ada ulama yang tidak sempat menghuraikan isi hadis dan hanya mengumpul hadis-hadis yang sahih sahaja. Ada juga ulama-ulama yang tidak mengumpul hadis tetapi menghuraikan isinya seperti imam-imam mujtahidin yang mengembangkan ilmu hadis, memberi maksud hadis, pengajaran dan hukum-hukum yang diperolehi dari sesuatu hadis. Daripada suatu hadis itu. Teruskan. Saya tak nampak nota Maulana. Orang yang paling rugi ialah orang yang tidak menerima petunjuk Allah, tidak juga ilmunya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ada menerima ilmu Allah, tetapi mereka tidak memberi petunjuk Allah. Ilmu yang diamalkan. Tidak menerima. Mereka tidak menerima petunjuk Allah. Ilmu yang diamalkannya itu berguna untuk kehidupan dunia tetapi sia-sia juga di akhirat kelak. Perbandingan 3 yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebenarnya merujuk kepada orang-orang kafir dan bukanlah mana-mana orang Islam. Ni kalau boleh orang lain pula sila baca. Siapa nak baca pula? Tidak penat seorang baca. Silakan. Saya baca. Siapa ni? Syahizat. Syahizat ya. Syahizat daripada mana? Shah Alam. Shah Alam. Silakan. Contoh tanah yang dibuat oleh baginda ada 3. Tetapi orang yang dicontohi tanah itu dengannya hanyalah 2 sahaja di sini. Iaitu orang yang mengambil manfaat dari petunjuk yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dan orang yang tidak mengangkat kepala dan mengambil manfaat daripadanya. Sesetengah ulama berpendapat bahawa tanah yang subur dengan tanaman dan tanah yang menakung air itu bersamaan dengan satu sahaja, iaitu orang yang mengambil manfaat dan faedah dari ilmu Rasulullah SAW, sama ada untuk dirinya sendiri atau orang lain. Tanah yang kering itu pula disamakan dengan orang yang tidak mengangkat kepalanya untuk mengambil faedah daripada ilmu yang diajarkan baginda. Ulama yang lain pula menjawab, bahawa sebenarnya memang ada 3 bentuk orang yang disamakan dengan tanah itu, iaitu dengan memahami adanya takdir perkataan man sebelum perkataan naf'ahu dan waw al-ataf tidak diatofkan kepada fakuha tetapi kepada man sebelumnya. Sabda Rasulullah SAW itu ditakdirkan begini: Mathalu man fakuha fi dinillahi wa man nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allama. Jadi man itu ada takdir man di sini. Yang saya buat dalam kurungan ini, kalau kita takdirkan man di sini jadi 3 lah. 3 juga. Perbandingan dibuat untuk 3 golongan. Bukan 2 sahaja. Begitu. Ada ketiga-tiganya di sini. Teruskan. Menjadikan bahagian pertama ialah orang yang mendalam ilmunya tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua ialah orang yang ilmu Rasulullah SAW bermanfaat untuknya sehingga setelah dia mengetahui, dia boleh mengajarkannya pula kepada orang lain. Yang ketiga pula sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Kemudian ini berkata Ishaq ni Ishaq bin Rahawai. Di sini 228. Menakung air. Ini boleh dilihat di sinilah. Saya rasa kita berhenti setakat itulah dulu. Dan akan sambung selepas ini, rehat sekejap. Jadi ini boleh baca sendirilah. Saya rasa boleh baca sendiri. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi.